pekerjaan yang paling besar. Okey, terima kasih Encik Din. Saya rasa kita dapat poin dia. Poin dia kalau kita nak cari punca dari mana mungkin sampai di segitiga emas ke di Thailand ke Burma macam mana boleh bolos, itu mungkin Betul. adil, benda tu mungkin agak susah untuk kita rungkaikan lah. Orang putih kata dari sediman, dari supply, orang akan cari lah macam mana dekat US sebenarnya lagi teruk lah. Kita kat Malaysia pun keliling laut kan, kita penuh laut. Jadi nak boleh masuk buat kapal selam, boleh buat jadi macam-macam orang boleh fikir sebab ni duit ni banyak, multi-billion dollar punya bisnes, jadi memang orang akan cari yang Cik Din pun dah tunjuk tadi, dah buat dalam bentuk air, dah bentuk dalam paket, dan macam-macam lagi. Ini inovasi-inovasi yang sikit dia buat dekat sini. Mungkin inovasi yang di bapak-bapak itu mungkin, ini termasuk kalau nak masuk orang politik, mungkin dia belum politik, dia boleh polis, dia boleh tu, dia mungkin ada macam ni. Betul. Itu satu benda, tapi benda yang kita tak boleh nak solve. Tapi yang apa yang dia cakap, kalau kita boleh jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga komuniti kita, itu yang kita nak cuba bawakan pada hari inilah sedikit sebanyak apa yang ilmu. Saya nak pulang kepada Wan. Wan asyik menungkat dagu je saya tengok tadi. Dia asyik tengok perhati je kita. Bukan, saya nak faham sikit Wan dari segi macam, Wan rasa dalam masa 2 tahun tu, saya minta maaf Wan, keluarga ada perasan tak? Ada perubahan sikit dari segi tingkah laku ke? Dari segi tingkah laku tu adalah kot rasanya. Jadi dari segi macam Wan ni kena tangkap ke ataupun mak bapak memang tahu Wan ni dah ada tak betul ni ke macam mana? Dia dah ada syak. Lepas tu bila dah kena tangkap, baru ni keluarga tahu. Okey. Cerita sebenar. Memang macam Fuad pun saya rasa dia kena tangkap juga ni, tak nampak dia. Fuad kena tangkap ke ataupun kena tangkap apa? Fuad kena tangkap ke sukarela jumpa call Puan Ju? Puan Ju, saya nak bertaubat ni, ada ke? Kau macam mana? Saya Puan Ju hantar saya pusat. Puan Ju hantar saya pusat. Kena paksa baru berubah ni. Paksa. Saya ni kena paksa. Kalau sendiri saya pernah cuba untuk berhenti sendiri, tetapi saya gagal kan. Jadi last kali saya masukkan dalam pusat, di situlah bermulanya di pusat. Memang awal saya masuk pusat, saya rasa pemberontakan diri saya amat kuat. Saya rasa nak lari dekat pusat tu kan. Jadi lama kelamaan dia jadi apabila baru sebenarnya saya tak faham apa benda sebenar pusat ni nak pulihkan penagih dadah ni kan. Apa ubat yang dia bagi untuk nak pulih penagih dadah ni? Saya duk perhati tak ada ubat pun. Yang kebanyakannya yang dia bagi adalah disiplin tentang keagamaan, kerohanian. Rupanya inilah benda yang penting dalam diri saya, yang perlu saya, yang loose dalam diri saya kan. Contoh dia perubahan tingkah laku apa semua, sikap, agama dan kerohanian. Sampailah satu ketika saya duduk dalam pusat tu, bila ustaz tu bertanya pada kami siapa yang hantar kamu ke sini? Kami pun menyalahkanlah polis lah, IDK lah, mahkamah lah. Tapi ustaz tu kata bukan salah siapa-siapa. Ni sini Allah Ta'ala yang hantar, dia kata. Allah Ta'ala yang hantar kamu pada pusat ni. Mungkin ada sebab di sebaliknya, Allah Ta'ala saja yang tahu. Mungkin dia kata jikalau dia hantar kamu ke pusat ni untuk kamu dibagi peluang untuk bertaubat, selepas ni kamu akan menghadapi mati, ataupun dia bagi kamu bertaubat, selepas ini kejayaan akan menanti kamu. Itu kita tak tahu, ini Tuhan yang kuasa. Daripada situ saya tersentak jugalah kan. Saya datang satu turning point pada saya cuba dekati pada keagamaan ni. Saya dah mula dalam daripada terpaksa rela ni kan, jadi satu orang kata berminat lah. Mungkinlah itu salah satu hidayah ke? Itu saya tak tahulah. Mungkin berkat doa mak ayah saya, arwah mak ayah saya kan, nak saya berubah situ. Yang paling saya amat yang saya teringat sekali, yang saya tahu ustaz tu suruh saya sebelum waktu saya bebas besok, perkara pertama yang harus saya lakukan adalah jumpa mak ayah saya, minta ampun, minta
ampun dengan dia tentang kesalahan apa yang saya dah lakukan pada dia, minta doa dan restu dia kata. Dia kata nak buat apa sekalipun, nak berjaya dalam apa sekalipun, walaupun dalam pemulihan ke dalam apa, kamu harus minta restu dan doa daripada ibu, kerana doa ibu ni terus pada Allah Ta'ala, dia kata. Jadi cuba kamu buat perkara ni. Jadi saya buat seperti mana yang ustaz ni cakap. Saya balik, saya minta ampun, saya salam mak saya minta ampun, saya minta doa dan restu dia, saya pandang muka dia, tunggu jawapan dia. Dia pun jawab, mak dah ampunkan kamu lama dah kan. Mak akan doakan dan restukan apa yang kamu nak buat. Dia kata, alhamdulillah, setiap kali saya amal balik jumpa dia, saya lakukan perkara tu sehinggalah dia meninggal dunia. Jadi bermakna dia nampaklah perubahan saya ketika dia hidup. Sekarang dia dah tak ada kan. Jadi di situ saya terfikir, sebenarnya nak berhenti dadah ni bukan kerana sesiapa. Berhenti dadah ni bukan kerana mak ayah. Saya nak berhenti kerana mak ayah ke, saya nak berhenti kerana kekasih ke, kerana isteri ke, kerana anak. Sebenarnya saya kena ikhlaskan diri, saya nak berhenti dadah ni kerana saya akan menemui Tuhan saya. Jadi kalau kerana mak saya dah tak ada, bolehlah saya isap dadah. Saya punya fikir, tapi bukan begitu sebenarnya. Dan sebenarnya saya nak berhenti ni kerana diri saya sendiri dan kerana Allah Ta'ala. Kan? Di situ barulah datangnya keikhlasan untuk nak teruskan pemulihan tu kan. Kalau kerana sesiapa, dulu saya ada juga terlintas kerana mak ayah. Tapi bila mak ayah dah tak ada, saya terfikir juga, mak ayah dah tak ada ni saya boleh hisap dah. Tapi sebenarnya bukan tidak. Kan? Saya kuatkan diri, berhenti ni bukan kerana sesiapa, kerana diri sendiri dan kerana Allah Ta'ala. Itu yang dapatkan saya kekuatan sehingga hari ini. Kan? Saya berubah ni pun mungkin atas berkat doa mak ayah saya, rakan-rakan saya ke, saudara mara saya dan pegawai-pegawai IDK. Kan? Dulu saya marah juga Puan Ju ni kan. Hantar saya pergi pusat kan. Langsung tak ada apa. Jadi bila dah masuk dalam pusat tu banyak mengajar saya balik, ini bukan kerana sesiapa, kerana salah diri saya sendiri kan. Apa yang saya buat saya kena tanggunglah kan. Tapi pusat ni banyak mengajar mengubah diri, pemikiran, macam-macam. Jadi pusat ni, orang kata pusat tak elok, bagi saya pusat elok. Yang tak elok orang tu ya. Bagaimana dia nak bawa diri dia dalam pusat tu. Dia nak jadi golongan yang boleh ikut ke, golongan yang tak boleh ikut ke, golongan atas pagar ke, dia sendiri yang pilih kan. Selalunya orang kata, kalau tanya pada saya pengalaman keluar pusat isap balik, yalah ramai macam tu. Dulu saya keluar bebas buang daerah dulu pun saya isap balik. Saya bebas penjara pun saya isap balik. Tapi alhamdulillah last kali saya keluar daripada pusat ni, saya tak isap dapat kekalkan. Mungkin saya ambil dia bukan sebagai pengalaman. Saya masuk pusat ni saya tak ambil dia, saya keluar daripada pusat ni saya tak ambil dia sebagai pengalaman. Saya ambil dia sebagai pengajaran. Bila saya ambil dia sebagai pengajaran, di luar saya amalkan. Sikit sebanyak saya amalkan. Kalau saya ambil pengalaman tu, mungkin saya akan, kebiasaannya saya ambil pengalaman tu, saya balik rumah, saya simpan dalam stor, besok kena tangkap, masuk balik dalam ni, saya akan gunakan pengalaman tu balik. Jadi saya, selepas saya bebas pusat ni, saya ambil dia sebagai pengajaran lah. Kan? Saya lakukan macam mana saya dalam pusat tu, saya lakukan macam tu juga. Bangun awal pagi, solat, apa semua, saya cuba kekalkan apa yang saya belajar dalam pusat tu. Alhamdulillah. Kan, dengan sokongan para pegawai ni, alhamdulillah sekarang saya mempunyai satu garis tambatan dan saya sedikit sebanyak dapat bina hubungan jaringan sosial yang suportif kan. Antaranya pegawai-pegawai ni yang kuat suportif pada saya kan. Kalau nak harap mak ayah saya dah tak ada dah kan. Jadi mereka ni lah yang banyak membantu saya, bagi motivasi, bagi kekuatan, dan mereka juga mengingatkan diri saya. Dan rakan-rakan yang saya bantu ni adalah cermin bagi diri saya juga kan. Saya pun orang kata membantu dan dibantu jugalah kan. Itulah. Terima kasih perkongsian daripada Fuad. So sebelum
kata Fuad betul-betul pulih ni maksudnya dah keluar masuk tu dah berapa kali dah tu. Saya faham Fuad daripada umur 16 tahun juga Fuad ambil tu. Saya mula ambil dadah tingkatan 4 ni saya ambil suka-suka saja, ikut kawan-kawan sekolah kan. Masa tu belum tahap orang kata aktif lagi lah. Selepas form 4 tu saya dah tak datang sekolah dah. Saya dah tak bersekolah. Saya terus tak bersekolah, saya buat kerja kedai makan ni apa semua untuk dapatkan duit. Bila saya dah mula bekerja sendiri ni, saya dah ada duit sendiri ni yang saya dah mula pandai mengambil sendiri dadah tu. Daripada sedikit lama jadi banyak. Bila dah banyak, saya dah tak boleh nak bekerja dah. Saya terpaksa jual. Bila saya menjual, akhirnya saya kena tangkap. Pertama sekali saya kena tangkap, saya kena buang daerah. Bila saya dah kena buang daerah, bila dah habis buang daerah, saya mulakan balik hisap. Saya hisap, saya lupa watak dan peranan saya. Tak balik. Lepas tu saya kena penjara sekejap. Lepas saya kena penjara sekejap, keluar tu pun saya masih balik hisap lagi. Jadi bermakna last sekali saya masuk pusat dah. Jadi buang daerah tu sekali, penjara sekali, pusat senti sekali. Bermakna cukup lah sikit lah package saya rasa. Tak perlu banyak-banyak, itu cukup lah kan. Last sekali pusat tu lah yang banyak memberikan kesan dalam diri saya tentang pemulihan ni kan. Bagusnya pusat senti. Selepas saya bebas pusat senti tu, saya sambung dekat pusat khidmat. Kira pusat senti ni saya overhaul, saya pergi ke pusat khidmat. Pusat khidmat ketika tu saya cuba servis sikit-sikit. Daripada situ saya banyak nampak jalan dia. Bukan setakat kesedaran dalam pemulihan ni, kefahaman pun penting, ilmu kan. Walaupun saya sedar saya nak berhenti dadah, tapi saya tak tahu macam mana saya nak berhenti, nak buat apa yang perkara pertama yang nak buat, perkara kedua nak buat. Jadi ilmu ni penting dalam pemulihan. Bukan setakat dia sedar je, tapi kena ada kefahaman yang luas. Nak berhenti dadah ni perlu ada kefahaman yang luas. Nak membantu orang penagih dadah ni pun perlu ada kefahaman. Kalau tak faham macam mana nak bantu penagih dadah, jadi perlu ada kefahaman lah. Sebab penyakit ni penyakit yang kronik kan. Penyakit yang kronik perlukan kefahaman dan kesedaran. Tuan Bun, nak tanya sikit lah. Silakan. Sekarang kita nampak kita punya panelis terjebak dengan dadah ni berusia 14 tahun. Bermula dari 14 tahun. 16 tahun. Maknanya tengah 4 dah. Dah mula berjinak-jinak walaupun suka-suka. Jadi nak tanya AADK lah, Tuan Puan Zul kan. Di peringkat Ampang ni, statistik bagaimana ya, ramai yang muda dekat sekolah, dan adakah ini ada dalam radar AADK lah, dan mungkin masyarakat nak tahu berapa ramai yang terjebak di peringkat sekolah yang memerlukan parent ini cek baliklah kat rumah masing-masing. Lebih kurang macam itulah tadi ya. Wallahualam. Okey. So saya nak menjawab soalan Tuan Haji Nazri tadi. Berkaitan dengan yang umur tu, saya rasa seawal umur 15 tahun kan Izzuddin kan, hari tu ada tangkapan di sekolah? Izzuddin? Betul-betul, Izzuddin di peringkat sekolah. Izzuddin di peringkat sekolah memang ada seawal 15 tahun. Dan kalau tengok pada statistik kita di AADK Ampang, untuk masa setakat ni lah, tangkapan kita dalam tempoh tahun 2020, kita ada lebih kurang 570 kes. Kes pengawasan lah, maksudnya orang kena pengawasan yang ditangkap oleh pihak AADK dan PDRM lah. Itu yang berjaya ditangkap. Tapi sebenarnya kalau ikut ration WHO, daripada statistik tu kita ada juga sasaran mereka yang tak ditahan lagi lah, maksudnya masih lagi, maksudnya kegiatan tu memang tak ada aduan, maksudnya diorang still lagi terlibat dengan dadah tapi tak ditangkap. Lebih kurang kalau kita ration kali dengan 4 lah, sekurang-kurangnya lebih, kalau di Ampang ration lebih dari 2,000 masih tidak menjalani pemulihan lah. Dan kalau tengok di AADK Ampang,
untuk umur antara 19 hingga 39 tahun kita ada lebih kurang 47%. Maksudnya ration umur belia tu kita ada 47% lah. Dan tambahan untuk yang kanak-kanak tak ada, dan untuk dewasa kita ada lebih kurang dalam 39%. Maksudnya itu plus minus antara ration umur lah. Dan kalau kita kata bangsa, kita sedia maklum memang bangsa Melayu lah yang ramai terlibat lah, lebih kurang dalam 495 orang, dan berbanding dengan etnik-etnik lain lah. Yes, memang bangsa Melayu lah paling tinggi lah, 496 orang. Dan kalau kata pekerjaan, selalunya kalau kata untuk yang penjawat awam, kita ada lebih kurang dalam 2% sahaja. Yang lain-lain ni adalah mereka yang bekerja sendiri, ada juga ramai yang menganggur. So itu antara penyumbang-penyumbang lah yang kita punya statistik lah. Tapi kalau kita nak cerita balik pasal family tu tadi Tuan Haji, sebenarnya kalau ikut pengalaman saya lah, kalau di ADK Ampang pada keluarga-keluarga memang anak yang terlibat dengan dadah ni, ada ramai ibu bapa sebenarnya dah tahu dah. Dia maksudnya dah nampak dah, anak aku ni ada something ke kan. Tengok dari segi kawan-kawan, tengok dari segi tingkah laku dia, gaya dia. Sebab sekarang ni saya percaya ibu bapa ni sebenarnya boleh Google je, tengok kan karakter anak-anak. Kalau kata nak tengok muka kami ni ceramah dalam YouTube apa semua memang dah banyak. Sebenarnya ibu bapa dah tahu, tapi ramai ibu bapa ni yang cuba deny. Maksudnya, anak aku okey ni, bukan dadah ni. Menyembunyikan, dia tak nak terima tak bahawa anak dia sebenarnya telah mula direkrut ataupun mula develop dengan pengguna dadah. Tapi bila yang saya cakap tadi macam tengok karakter Wan kan, Wan cerita lepas 2 tahun baru tahu bila anak dah kena tangkap, bila dah kena tahan polis, baru burst dalam keluarga, oh anak aku ambil dadah. So situasi-situasi itulah sebenarnya ibu bapa dah tahu dah. Sebab itu saya banyak, ada satu kes saya tu anak dah terlibat dengan dadah hampir 5 tahun. Tapi bila dia tahu karakter anak ni, dia dah start bercakap sendiri, dia dah mula mengamuk. Kat dalam rumah tu kita panggil tak ada duit yang tak boleh tukar jadi barang. Barang hilang, tong gas hilang, pinggan mangkuk hilang apa semua, tapi keluarga masih macam anak aku okey ni, mungkin tak ada duit kot, tak desak kot. Tapi keluarga tak nak mengakui lah. Dan sayang anak dia, sayang. Bila dah tahu benda tu, bila kita cakap dadah ni satu benda yang kompleks, bila kita nak cuba ubah tu, sebenarnya dia sangat ambil masa lama lah. Kalau kita dah tahu anak kita ni memang ada simptom macam tu, kita kena cepat-cepat ambil tindakan. Bukan maksud kita nak judge anak kita tu ambil dadah, tapi kita nak reconfirmkan. Sebab tu kalau macam kata yang Izudin tadi, kita nak reconfirmkan melalui ujian urin lah. Kan macam kita di sekolah ada buat ujian urin. So that the one thing yang mungkin kita boleh, kita panggil, itulah reconfirm sama ada anak ada ambil dadah atau tidak lah. Dan kalau kita refer ke ADK, selalunya kita akan bagi dulu counselling awalan lah. Kita akan ada penilaian-penilaian kita yang bersesuaian lah. Dan kita akan rangka apa program bersesuaian pada anak lah. Sebab itu ibu bapa di luar sana saya harap janganlah segan. Jangan segan, jangan takut, jangan kecewa, jangan sedih. Kalau kita nak terima hakikat anak terlibat dengan dadah ni, memang benda tu sangat pahit. Tapi nak tak nak, keluarga kena terima. Sebab sekarang ni sesiapa saja boleh. Macam kita tanggapan kita kan Izudin kan 55 tahun. Pakcik tu doktor lagi pun dah boleh terlibat dengan dadah. Apalagi stres kot doktor ni. Stres doktor ni kot. Tak. Dia social life dia. Ini social life dia. I see. So, ibu jangan malu. Memang sekarang ni ibu bapa kena ke depan, kena sama-sama bantulah. Bila dah adanya anak dalam tu, dah ada masalah penagihan dadah tu, memang sebenarnya keluarga akan jadi something lah. Dia akan, keluarga turut sama jadi macam mereka juga. Jadi ada perasaan takut, jadi tak selesa, kan, jadi sedih. Sampai kan ada setengah keluarga tu datang ke ADK ni, sampai boleh, yelah dia cakap saya nasib baik saya ni bukan anak menteri. Saya ni bukan menteri. Puan tak nak bantu anak saya. Tapi bila kita dah buat ni, rupanya anak dia dah lama dah ambil, dah 3 tahun.
Takkan family you tak tahu, takkan tak jumpa barang ni. Ayah saya nampak tapi ayah saya cakap, kau pandai-pandai lah. Kau jangan berkantoi lah. Kau jangan sampai tangkap polis lah. So kat situ sebenarnya ada kesilapan lah. That's why kalau boleh, kita jaga keluarga kita dulu dan nampak jangan takut untuk kita bantu. Saya harap menjawab lah Tuan Haji. Terima kasih Puan Ju. Ya. Okey, kita pun nampak sengah memang kalau nak tanya saya rasa boleh tambah 2 jam 3 jam lagi. Benda tu mungkin tak habis juga. Yalah, tadi saya ingatkan nak masukkan pada Puan Ju, mungkin nanti Puan Ju mungkin boleh Ada second siri kau Tuan Haji. boleh. Ya, Second siri, third siri ke. okey, nanti kita buat second ke third siri mungkin rasa boleh buat berkala. Benda tu yalah, Betul. perawatan ISAF tu dah terlalu kompleks kadang-kadang. Dah terlalu dalam untuk kita rumuskan. Macam kat sini pun 500 lebih. Apa beza kes komplain dengan kes tidak komplain? Kes komplain 83%, kes tidak komplain 16%. Puan Ju, just sikit clarify. Yang mereka yang dah ada perintah mahkamah untuk menjalani program pemulihan DADK, maksudnya sukses lah setiap bulan. Yang untuk ada juga kes kita yang tak compliant, maksudnya ada perintah mahkamah tak hadir ke ADK. Tak datang program, tak lapor diri. So tindakan kita, mana mereka yang ada perintah mahkamah tak datang, kita boleh satu lagi cas langgar syarat. Langgar syarat ni penjara 3 tahun 3 sebat. Ada satu bidang kuasa lah yang kita akan buat lah. Okey, terima kasih. Saya ingatkan komplain rupanya compliant sebab dia Melayu jadi English compliant lah. Okay. Jadi dia basically okey lah. Ini dapat A lah, 83% diikut undang-undang. Cuma ada 16% ni tegar sikit macam Fuad awal-awal tu saya nak melompat tu. Okey, kita dah dengar mungkin saya nak pergi pada Wan pula, nanti lepas tu mungkin kita akan gulungkan lah. Mungkin saya nak dapatkan sedikit inspirasi daripada Wan, macam mana Wan boleh berjaya keluar lah. Macam Fuad tadi 3 kali. Tak tahulah dengan Puan Ju, ada air tangan Puan Ju sikit masuk serenti tu dia campur doa mak dia apa ke. Kalau macam Wan ni macam mana Wan boleh. Saya baca Puan Ju ni pun dia kata kalau macam benda ni nak relapse senang, jadi semua orang kena main peranan. Jadi benda tu sentiasa boleh patah balik, kita boleh kena balik. Dia macam sekali dah kena tu memang akan ada chance untuk kena. Jadi macam Wan yang handsome. Sebenarnya masa saya terjerumus dalam radah ni, masa saya dekat kampung, dekat Pahang. Lepas tu dengan ayah saya berpisah, mak saya duduk kat KL. Lepas saya kena tangkap tu, saya berpindah duduk dengan mak di KL. Maknanya kawan-kawan yang kat kampung apa-apa kaki tu dah tak jumpa lah, tak ada tu. Lepas tu saya kat KL, mak selalu ni pantau kita. Itulah. Lepas tu kerja sibuk. Okey, tapi Wan kena tangkap dekat Ngampang dengan Bandian lah, bukan? Bukan. Saya kena tangkap dekat Pahang. Lepas tu saya berpindah ke Ampang. Proses rawatan tu dekat mana? Dekat Ampang. Dekat Ampang. Oh, jadi nak tukar, bagus lah. Nak hijrah tu dia kata kena ubah kawan-kawan lah. Tempat tu satu benda. Itu apa yang Nabi pesan juga. Jadi dekat situ maksudnya masuk pusat dekat mana tu? Saya tak masuk pusat, saya penjara. Penjara? Okey. Jadi apa yang dalam penjara itu, tadi Fuad masuk penjara kak, tapi dia tak serik. Dia masuk dia. Jadi apa beza Wan masuk penjara tu rasa macam buatkan insaf sikit? Masa saya kat dalam tu, baru saya sedar sebenarnya tak ada orang yang datang melawat saya kecuali mak saya je. Datang masa saya kat dalam tu, selama saya kat dalam. Bila saya keluar baru saya sedar keluarga je yang betul-betul boleh bantu kita, bukan kawan-kawan. Okey. Itu mungkin dari satu sudut lah. Kawan-kawan yang payung tu dia tak payung dekat penjara kan. Kalau dia payung tu dia sambung balik tu rasanya. tak. Mak je susah-susah datang, tengok tu. Ini baru dah terantuk kan. Kalau abang payung sampai penjara memang respect tak apa. Yelah, susah seorang-seorang kan masa ramai kan. Selain daripada situ ada tak mungkin ada
teknik-teknik ataupun dalam penjara tu yang buatkan macam Fuad tadi mungkin ada berkisar sikit, macam mungkin ada sedikit daripada sumber kerohanian daripada agama. Dia rasa lah, kenapa kau hantar kat sini, mungkin Din yang tangkap, mungkin Puan Ju yang masukkan, tapi dia kata Allah masukkan. Dan dia kata kalau mungkin daripada betul mungkin ada doa, ibu memang akan sentiasa maafkan kita lah. Mungkin akan sentiasa mendoakan, sejahat mana pun dia akan ambil. Betul. Itu satu benda lah dia akan buat. Tapi macam ya, saya rasa yang Fuad punya point tu sangat bagus. Macam kalau kita berubah pasal mak Fuad dengan bapak dah tak ada. Kalau dia nak ambil, boleh. Kalau kita buat pasal kasih mungkin ada besok dah bergaduh, dah susah kan. Pasal duit. Sebab tu akan sentiasa bertukar lah kalau kita mengharap kepada manusia. Tapi kalau dia mengharap kepada Allah, dia nak balik besok macam mana. Atas kesedaran tu saya rasa benda tu agak kuat lah. Sebab dia macam-macam. Ujian bila dua tu macam-macam. Kadang-kadang orang dia senang nak menyalahkan masyarakat. Masyarakat tak terima aku. Masyarakat tak nak bagi aku kerja. Masyarakat tengok aku negatif. Orang semua dah tak nak aku. Baik aku join gang aku balik. Macam aku jadi benda tu akan sentiasa minta saya dah berceramah lah. Okay Wan, mungkin boleh simpulkan. Okay, lepas tu apa ni? Apa tadi? Okay, itulah, dah hilang, minta maaf lah. Apa yang buatkan dalam penjara tu selain bila Wan dah keluar memang mak seorang, mak yang susah. Mungkin mak dah susah lepas tu nak tengok. Nanti lain kali kalau kena pesan kat Puan Ju, suruh mak selalu tengok. Dia akan sebenarnya penjara tak buat apa pun, tapi tiap-tiap minggu tu saya adalah keluar pergi masuk kelas agama dalam tu. Dia ceritalah dia untuk apa, kita punya iman, kuatkan iman kita. Kalau dengan iman, kalau iman kita tak kuat, kita boleh jatuh balik, boleh terjerumus balik, kena tangkap lagi. Lepas tu lepas mak saya tengok saya tu, barulah saya ni betul-betul kuatkan iman saya untuk berubah. So belajar iman tu dalam penjara lah. Dekat sekolah cikgu tak ajar pasal iman ke cikgu? Ajar. Tapi masa tu keras lagi. Masa keras lagi. Itu kepala lagi. sendiri. Okey, jadi ada sedikit faktor mungkin keagamaan jugalah ada. Mungkin ada iman, tahu Iman tu macam iman rasa macam kita nak menghadap Allah kita dengan dia mesti ada faktor yang macam macam ada kebanyakan saya tanya Puan Ju pun dia kata mungkin dia banyak tengok kawan dia macam mati ke, dia tahu dia akan mati juga. Dia akan jadi macam orang tu, orang sepak je ke sungai. Dia rasa macam satu hari dia akan mati, apa yang dia nak cakap pada Tuhan, pada apa yang dia dah buat dekat hidup. Benda macam tu lah kot. Ada tak sikit satu line saya nak sharekan anak saya? Anak saya masa sekarang ni ada 16 tahun, ada 20 tahun. Sekarang Bayadin yang sulung. Nombor 4 tu 16 tahun. Dia pun suka main bola. Iman tu macam kita percayalah pada Allah yang kita boleh berubah, dan percaya pada diri sendiri untuk kita berubah tu. Okey, terima kasih Wan. Ni mungkin Tuan Ngasri besok boleh lebihkan banyak kuliah pada orang macam Wan, ajak pergi masjid. Tuan Ngasri menunggu je orang-orang muda untuk datang ni. Saya beranggapan sahabat ataupun keliling kita penting sebenarnya dalam kisah yang berlaku hari ini kan, yang dipaparkan. Maknanya saya tengok dia bermula berkawan. Jadi sebab tu kita pentingnya pilih kawan tu. Rasanya lah ya. Memang setiap kali memang ADK dah nak maklum, kerajaan nak maklum, dan kita sendiri pun maklum dalam komuniti, pilih kawan lah. Biar kawan ramai tapi kawan yang macam mana. Itu yang penting sebenarnya. Wallahualam. Betul Tuan Ngasri, kalau jawapan saya boleh bagi markah penuh sebab tengok dari punca tadi daripada ADK dia kata nombor 1 lah, 50% daripada memang itu utama lah pengaruh betul. Kawan tu asal ingin tahu lah dia punya. Alhamdulillah, tapi kadang-kadang kita nak suruh anak kita jangan kawan orang tu, macam kita judgemental pula. Dia pun marah yang bapak macam-macam lah kata nak mana. Mak bapak kena ke depan sikit, nak tahu siapa kawan. Macam tu lah. Dia join dengan anak-anak, bapak ni macam
Betul. Saya pun saya nak tambah sikit lah. Pasal apa Tuan Nasi kata tadi kan, macam mana kita nak kenali kawan anak kita. Yang pertama mungkin kita kena masuk dalam friend list Facebook dia. Kita kena join, kita kena tengok, kena skodeng orang panggil kan. Kita at least kita tahu. Dia sebenarnya kadang-kadang punca ni adalah kawan yang bukan sebaya macam Wan tadi. Kalau dulu orang panggil pengaruh rakan sebaya kan. Rakan yang sama baya. Tapi Wan tadi dia terjebak dengan kawan yang bukan sama baya dengan dia. Jadi kita mungkin kena check, kita kena mungkin jadi one of dia orang punya friend list. Bila kita dah jadi orang punya friend list, then kita boleh tahu, kita boleh tengok anak kita kawan dengan siapa. Kita boleh view profile kawan anak dia. Anak kita, anak dia pun kita boleh profile. So kita kena blend lah, kena blend dengan teknologi sekarang. Macam kalau dulu kan macam saya macam walaupun nampak macam dah tua tapi muda lagi. Saya masih generasi Y. Sekarang saya nak kena masuk dengan generasi Z. Generasi Z ni generasi yang ada TikTok. Saya pun sekarang kena main TikTok untuk nak tengok apa yang berlaku dalam TikTok ni. So saya kena install aplikasi TikTok tu untuk tengok apa yang sebenarnya TikTok ni. Kena goyang-goyang sikit lah Cik Din ya. Tapi saya terpaksa lah buka akaun TikTok. Tapi kalau Cik Nasir buka akaun TikTok, saya ingat penuh masjid tu. Buat tabiat dah tu. Maksudnya kita tengok dalam akaun, kita dulu mungkin tak nak akaun TikTok. Kita dah ada mindset kita TikTok ni mesti berjoget. Tapi sekarang ni banyak penceramah menggunakan TikTok sebagai medium untuk menyampaikan maklumat. Jadi kita kena add anak kita masuk dalam tu, baru kita dapat tahu anak kita ni dia punya lifestyle sebenarnya macam mana. Itu salah satulah macam mana. Tapi bukan senang lah. Kadang-kadang ada budak ni dia ada 2-3 fake account. Yang ada bapak dia satu account, yang real life dia adalah satu account. Jadi kita kena pandai macam mana kita nak jadikan anak ni sebagai seorang rakan ni adalah bukan satu benda yang mudah, tapi kita kena buat kena usaha lah.